Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Sheila dalam kelas Bahasa Melayu pada minggu ini. Baiklah, pada minggu ini kita masuk ke minggu 26. Okey, kita akan masuk ke unit 16. Okey, tema kita pada minggu ini ialah kehebatan sains. Kemahiran kita pada hari ini pula ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah meluncur di udara. Okey, jadi bahan pengajaran yang perlu murid-murid sediakan ialah buku teks. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 110. Okey, seterusnya, okey, ini ialah paparan buku teks. Setelah murid-murid buka buku teks muka surat 110. Okey, jadi kita akan pergi ke slide seterusnya. Okey, ini merupakan standard prestasi bagi pentaksiran murid-murid untuk kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, terdapat 6 tahap penguasaan yang boleh diperolehi oleh murid-murid, iaitu tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2, tahap penguasaan 3, 4, 5 dan 6. Kita lihat satu-satu. Okey. Paling tahap penguasaan yang berada pada peringkat yang paling rendah ialah tahap penguasaan 1 iaitu sangat terhad. Okey, tahap penguasaan 2 terhad, ketiga iaitu memuaskan, keempat baik, 5 sangat baik, 6 cemerlang. Okey, jadi cikgu meletakkan harapan dan target cikgu untuk murid-murid 4 dahlia, murid-murid akan mendapat tahap penguasaan 4 ke atas. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, okey, murid-murid perlu tahu standard kandungan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, standard kandungan kita ialah 1.3 iaitu bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Okay, standard pembelajaran pula ialah 1.3.1 iaitu bercerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir PDP, murid akan dapat bercerita berdasarkan gambar diberi dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Okey, bagi kriteria kejayaan pula, okey, murid berjaya bercerita berdasarkan gambar, okey, dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Seterusnya, murid dapat menulis cerita yang telah murid-murid ceritakan. Okey, baiklah, kita akan lihat proses seterusnya apa. Okey, kita akan pergi ke aktiviti 1. Okey, aktiviti 1 di mana murid-murid perlu membaca dan memahami maklumat berdasarkan petikan. Okey, diberi situasinya di mana tajuk pelajaran kita seperti kita tahu lihat tadi iaitu meluncur di udara. Okey, Zara sedang belajar di dalam kelas. Guru sainsnya masuk ke kelas. Kemudian murid-murid akan menyambung cerita ini berdasarkan bahan grafik yang diberikan iaitu gambar dan maklumat yang diberikan. Okey, kat mana nak dapat semua tu maklumat dan gambar itu di dalam pada muka surat 110. Okey, kita lihat satu persatu. Kita lihat gambar 1. Okey, pada gambar 1, kita lihat situasi di dalam kelas. Okey, di mana semasa Zara dan rakan-rakannya berada di dalam kelas, cikgu sainsnya masuk ke dalam kelas. Okey, kemudian apa yang berlaku? Okey, cikgu sainsnya itu menunjukkan poster, iaitu poster tentang pertandingan kapal terbang kertas. Okey, kita lihat situasi itu. Wah, cantiknya. Itu poster apa, cikgu? Murid-murid, ini poster pertandingan kapal terbang kertas. Okey, pada poster pertandingan kapal terbang kertas ini ada dimaklumkan tentang kategori pertandingan yang akan dianjurkan. Okey, nanti murid-murid akan lihat dan cuba dapatkan maklumat daripada gambar ini. Seterusnya, gambar kedua.
Kelihatan Zara dan rakannya iaitu Hadif sedang berlatih membuat kapal terbang kertas. Mereka belum memilih lagi kategori yang mereka ingin masuk. Jadi mereka berlatih membuat kapal terbang. Seterusnya pada gambar 3 kita dapat lihat terdapat kategori pertandingan kapal terbang kertas yang ditulis dalam poster tadi. Kategorinya ialah yang pertama, kategori masa penerbangan paling lama. Yang kedua, kategori jarak penerbangan paling jauh. Jadi kita lihat situasinya. Kita dengar apa yang Zara bualkan bersama Hadif. Saya telah membuat kapal terbang bersayap lebar dan muncung yang lurus agar dapat meluncur di udara lebih lama. Saya telah membuat kapal terbang bermuncung tirus dan sayap yang kurang lebar bagi membolehkan kapal terbang meluncur laju. Seterusnya pada gambar keempat kita lihat. Kelihatan Zara dan Hadif menyertai pertandingan kapal terbang kertas. Kelihatan rakan-rakan mereka menyaksikan Zara dan Hadif meluncurkan kapal terbang mereka. Kelihatan juri, iaitu guru sedang menghakimi pertandingan itu. Seterusnya, kita lihat gambar yang kelima iaitu siapa yang menang? Zara. Zara muncul sebagai juara bagi pertandingan kapal terbang kertas. Seterusnya kita lihat aktiviti yang kedua. Dalam aktiviti yang kedua, murid-murid akan bercerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Jadi kita lihat. Cikgu ada sediakan contoh bagaimana murid-murid bercerita menggunakan maklumat yang murid-murid perolehi dari bahan grafik dan maklumat yang disediakan dalam poster tersebut. Saya nak murid-murid dengar dengan baik. Zara sedang belajar di dalam kelas. Guru sainsnya masuk ke kelas. Kemudian, gurunya menunjukkan poster pertandingan kapal terbang kertas. Pertandingan tersebut terbahagi kepada dua kategori, iaitu masa penerbangan paling lama dan jarak penerbangan paling laju. Zara telah membuat kapal terbang bersayap lebar dan muncung yang lurus agar dapat meluncur di udara lebih lama. Hadif pula membuat kapal terbang bermuncung tirus dan sayap yang kurang lebar bagi membolehkan kapal terbang meluncur laju. Zara dan Hadif menyertai pertandingan kapal terbang kertas. Akhirnya, Zara muncul sebagai juara. Baiklah murid-murid, jadi setelah mendengar penerangan cikgu tadi, cikgu mahu murid-murid menyelesaikan atau menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Cikgu mahu murid-murid menaip jawapan dalam ruangan yang cikgu sediakan dalam Google Form. Sila type dengan ejaan yang betul, tanda bacaan yang betul. Dan memasukkan maklumat-maklumat penting yang telah murid-murid dapati dari bahan grafik dan gambar yang telah disediakan. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan dengan baik. Sekian, terima kasih.